Anxiety disorder atau dalam bahasa psikologi dikenali dengan istilah sosiofobia merupakan gangguan kecemasan yang ditandai dengan kecemasan yang luar biasa dan kesedaran diri yang berlebihan dalam situasi sosial sehari-hari. Social anxiety disorder merupakan keadaan di mana seseorang menjadi sangat cemas ketika menjadi sasaran pengawasan oleh orang lain saat berada di lingkungan sosial. Sebagai contoh, ramai orang yang mengalami masalah anxiety disebabkan COVID. Penderitaan social anxiety disorder percaya bahawa semua perhatian yang fokus pada mereka disertai dengan kritik terhadap kesalahan apa pun yang mereka buat. Sehingga membuatkan mereka seringkali menghindari situasi sosial. Jika tidak dapat menghindari, mereka akan risau dan mengalami kecemasan hebat yang dapat memunculkan reaksi fisiologi seperti jantung berdebar kencang, hyperventilasi, berkeringat, mual, pusing, sakit kepala, sakit perut dan mengakibatkan serangan panik. Seterusnya, konsep anxiety. Anxiety atau kebimbangan yang melampau adalah berkaitan dengan emosi yang berkaitan dengan ketakutan tetapi berbeza di mana ianya biasanya berorientasikan masa hadapan dan berpanjangan. Kebimbangan melampau ini mirip dengan rasa takut tetapi dengan fokus yang kurang spesifik. Takut biasanya tindak balas atau respon terhadap beberapa ancaman langsung, manakala anxiety pula merupakan kebimbangan yang melampau terhadap bahaya yang tidak terduga yang belum berlaku atau berlaku di sekeliling individu tersebut. Kebimbangan meliputi keadaan emosi negatif yang mempunyai rasa, firasat atau ketegangan seperti jantung berdetak kencang, berpeluh serta sesak nafas. Bagi menjelaskan dengan lebih lanjut, kebimbangan yang berlebihan ini juga merupakan takut yang tidak jelas punca dan alasannya. Saya ambil petikan ini dari Sinar Harian yang ditulis pada 23 hari bulan 10 2020. Faktor yang menyebabkan anxiety atau mental health ialah kuarantin terlalu lama di rumah tanpa melakukan apa-apa. Kesan psikologi terhadap petugas hadapan kerana perlu bekerja 24 jam tanpa henti dan tidak boleh berjumpa family. Kanak-kanak yang dibesarkan di rumah tanpa melihat dunia luar, orang tua yang hanya menghabiskan masa di rumah tanpa melakukan apa-apa aktiviti dan golongan yang dipinggirkan seperti pendata asing. Waktu pandemik juga ramai yang kehilangan pekerjaan dan perlu memikirkan bagaimana harus meneruskan kehidupan. Banyak etika-etika yang kita baca di media sosial yang memaparkan kes-kes bunuh diri kerana kesempitan hidup sewaktu pandemik. Seterusnya, kesan kepada anxiety atau kebimbangan yang melampau melalui artikel yang dipaparkan iaitu COVID-19 membunuh mental rakyat. Kita dapat ketahui pada masa kini, pandemik COVID-19 yang berlarutan dan teruk banyak memberi kesan kepada orang ramai terutamanya dari segi psikologi di seluruh dunia. Hal tersebut menyumbang kepada gejala kegelisahan, stres dan murung akibat daripada proses kuarantin yang berpanjangan dan tekanan emosi yang berterusan. Antara kesan yang pertama ialah perbuatan membunuh diri. Kemurungan dan tekanan yang tidak ditangani dengan baik dapat mendorong seseorang ke arah perbuatan bunuh diri. Sebagai contoh, seperti kes yang berlaku pada baru-baru ini yang berlaku di Sabah, seorang pesakit COVID-19 bertindak terjun dari bangunan hospital untuk mengakhiri hidup mereka. Selain itu, kesan terhadap individu juga termasuklah gastrik, penurunan berat badan serta tekanan darah tinggi akibat daripada masalah psikologi yang terlibat secara seperti rasa rendah diri, gangguan tidur dan hilang selera makan yang mungkin disebabkan oleh kebimbangan melampau terutamanya pada zaman-zaman COVID-19 ini. Daripada segi sosial pula, ialah golongan-golongan yang terlibat berisiko menjadi tidak fokus dalam aktiviti seharian seperti dalam pembelajaran,
pekerjaan ataupun dalam aktiviti bersosial. Mereka juga dibimbangi cenderung untuk melakukan jenayah, mengambil dadah atau mengambil alkohol dan seterusnya menjejaskan kualiti hidup mereka. Masalah dan isu ini sekiranya tidak diambil tindakan atau dirawat boleh menyebabkan isu yang lebih teruk dan berpanjangan seperti mencederakan diri, tidak bermaya serta mencederakan orang lain. Cadangan yang kita boleh guna bersama ialah jangan melihat benda-benda yang negatif di laman sosial supaya kita dapat menjaga mental health kita ke arah positif. Selain itu, kita boleh mencari rakan-rakan, keluarga untuk berborak, melepak, meluangkan masa bersama. Akhir sekali, amalkan gaya hidup sihat dan banyak amalkan makanan seimbang kerana gaya hidup sihat ini mampu membuatkan seseorang individu sentiasa ceria dan berada dalam keadaan positif. Seterusnya, disebabkan zaman COVID yang memuncak, ramai pihak terjejas dan menyebabkan wujud perasaan tidak tenteram dan perasaan yang tidak kita ingini termasuklah kebimbangan yang melampau. Disebabkan hal demikian, banyak pihak berpesan kepada individu, diri sendiri serta kepada semua golongan masyarakat. Pesanan buat individu ialah kita perlulah lebih mengambil berat tentang masalah sekeliling dan cuba untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita terutamanya dari segi emosi. Manakala, jika kita mengalami simptom tersebut, maka hendaklah segera kita mendapatkan rawatan daripada pakar untuk membantu mengatasi masalah kebimbangan ini. Seterusnya, pesanan buat masyarakat pula, masyarakat diminta untuk meningkatkan pengetahuan diri tentang isu ini bagi memberi sokongan kepada golongan yang terlibat. Peningkatan pengetahuan ini juga mampu untuk membantu masyarakat untuk mengubah persepsi kolot tentang isu kebimbangan yang melampau ini. Tidak lupa juga sokongan daripada masyarakat setempat termasuklah keluarga, rakan-rakan serta masyarakat sekeliling amat penting bagi membantu mengatasi masalah anxiety seseorang individu. Pada zaman COVID ini, setiap orang perlulah memainkan peranan untuk meningkatkan kualiti mutu serta keamanan dalam kehidupan ini. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.